Assalamualaikum dan salam sejahtera kami ucapkan kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini kami akan membentangkan hasil tugasan kami iaitu wawancara bersama insan guru profesional. Tugasan ini kami jalankan seramai 4 orang, iaitu terdiri daripada saya sendiri, Nur Amirah Fitri Dewi binti Mursyidi, Tuan Orain binti Muhammad Sabri, Siti Nurhafizah binti Abdullah dan Muhammad Firdaus bin Jamri. Sebelum kita masuk kepada perbincangan lanjut, kita akan melihat kepada pengenalan kursus ini. Kursus Insan Guru Profesional KPG 3013 merupakan satu kursus yang bertujuan untuk menghasilkan insan guru yang menghayati dan mengamalkan profesionalisme guru yang berintegriti. Seperti yang kita tahu, pendidikan ini merupakan salah satu asas utama ataupun petunjuk yang penting kepada kualiti hidup dan kecemerlangan ketamadunan manusia di dunia. Profesionalisme seorang guru ini umumnya berkait rapat dengan mutu pendidikan dalam beberapa aspek, misalnya seperti sikap dan nilai guru dalam pengajaran tersebut akan mempengaruhi minat, sikap dan nilai pelajar yang diajar. Dalam hal ini kami telah mewawancara 2 orang insan guru profesional, yaitu yang terdiri daripada 2 bidang yang berlainan, iaitu bidang sejarah dan bidang pendidikan Islam. Oleh itu, marilah kita lihat latar belakang kedua-dua insan guru profesional ini. Meneruskan lebih lanjut kepada kajian kita, objektif lah, kaedah tu semua, kita akan menerang terlebih dahulu latar belakang insan guru profesional yang kami wawancara. Okey, seperti yang ditugaskan, kami perlu mewawancara 2 orang insan guru profesional, iaitu option sejarah dan juga option bukan sejarah. Untuk insan guru profesional option sejarah, kami telah memilih seorang guru yang bernama Encik Ramzul bin Hassan. Okay. Beliau berasal dari Sipitang, Sabah. Beliau telah mendapat pendidikan awal di SMK Pengiran Omar dari tingkatan 1 sehingga tingkatan 6. Beliau telah mendapat kelulusan ijazah sarjana muda pendidikan sains sosial di UMS. Option utama beliau adalah geografi, iaitu major, dan juga minor adalah sejarah. Okay. Saya pun sangka bahawa minor sejarah boleh mendapat sejarah, option yang utama. Okey, tempat mengajar beliau adalah SMK Pengiran Omar juga, tempat di mana beliau mendapat pengajian awal. Beliau telah berkhidmat selama 16 tahun di sekolah tersebut sehingga kini. Dan cita-cita beliau adalah seorang guru lah. Okey, beliau mengatakan bahawa beliau terdorong daripada pekerjaan ayahnya sendiri, iaitu seorang guru. Okey, jadinya dia mau mengikut jejak langkah ayahnya lah. Seterusnya, insan guru profesional yang kedua yang kami wawancara, iaitu Ustazah Puan Sarina binti Muhammad. Dia berasal dari Kulai Jaya, Johor, dan menetap di Air Molek, Melaka. Status beliau adalah sudah pun berkahwin dan telah dikurniakan 8 orang cahaya mata. Beliau telah mendapatkan pendidikan awal di sekolah rendah di Kuala Johor, Kota Tinggi, dan juga di sekolah menengah, peringkat menengah, beliau telah mendapat pendidikan di Kolej Tengku Ampuan Mariam ataupun Kisas, dari tingkatan 1, tingkatan 4 hingga tingkatan 5. Beliau telah mendapat lulusan ijazah sarjana muda pendidikan Islam di UM. Pengalaman beliau mengajar, beliau telah mula mengajar pada tahun 1999 di Sekolah Menengah Teknik DJB.
selama 2 tahun, dan selepas itu beliau telah pun menyambung kerjaya sebagai seorang guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Yang Molek mulai 2002 sehingga kini. Okay. Tanpa kita melengahkan masa, saya akan menyerahkan kepada bentang yang seterusnya lah untuk membentangkan objektif kajian apa yang kita ingin kaji. Okey, kita akan pergi kepada objektif kajian. Okey, objektif kajian kami adalah untuk mengenal pasti ciri-ciri kepribadian yang perlu ada pada diri seseorang guru. Objektif yang kedua adalah untuk melihat perbezaan dan persamaan atribut antara kedua-dua orang guru yang diwawancara. Dan objektif yang ketiga adalah untuk mengenal pasti ciri atau sifat yang tidak sepatutnya ada pada diri seseorang insan guru profesional. Okey, pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, yang seterusnya adalah kaedah kajian. Dalam proses pengumpulan data bagi menyiapkan tugasan ini, kaedah kajian yang telah kami gunakan ialah kaedah wawancara, di mana kami telah mewawancara 2 orang responden yang merupakan seorang guru sejarah iaitu Cikgu Ramzul Ihsan dan seorang guru pendidikan Islam iaitu Cikgu Sarina. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metod survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada responden. Oleh itu, kami telah melaksanakan wawancara secara dalam talian melalui platform Google Meet yang melibatkan penyertaan ke-4 orang ahli kumpulan bersama seorang responden yang dilakukan dalam satu masa yang berbeza. Data atau maklumat yang diperolehi semasa proses wawancara tersebut dirakam dan dikeluarkan semula dalam bentuk laporan bagi memenuhi kehendak soalan tugasan. Okey, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Seterusnya untuk bahagian analisis dan perbincangan. Pada bahagian ini, kami akan menjelaskan atribut dan ciri khusus yang dimiliki oleh kedua-dua guru yang diwawancara yang menunjukkan ciri-ciri insan guru profesional. Antara atributnya ialah sikap bertanggungjawab. Sikap bertanggungjawab ini dapat dilihat apabila kedua-dua guru yang diwawancara amat mementingkan ketepatan masa. Atribut kedua ialah mempunyai semangat patriotisme. Keazaman mereka sebagai pendidik adalah bertujuan untuk mendidik anak bangsa supaya lebih maju dan ke hadapan. Seterusnya, atribut ketiga ialah kemahiran komunikasi. Kedua-dua guru yang telah kami wawancara menunjukkan kemahiran komunikasi yang jelas dan tepat apabila bahasa yang digunakan sangat mudah difahami dan jelas. Atribut yang keempat ialah kecintaan kepada ilmu. Melalui wawancara yang telah kami lakukan, kedua-dua guru menyatakan kepentingan menimba ilmu meskipun telah bergelar sebagai seorang guru. Pada bahagian yang seterusnya, persamaan atribut kedua-dua guru yang telah kami wawancara. Yang pertama ialah pandai berkomunikasi. Kedua-dua guru tidak kekok bercerita mengenai pengalaman sepanjang bergelar sebagai seorang pendidik. Yang kedua ialah rajin berusaha, di mana mereka menitik beratkan penerokaan ilmu baharu dan kepentingan pendidik untuk sentiasa memperbaiki kaedah pengajaran dan pedagogi seiring dengan peredaran zaman. Pada bahagian ini, saya akan menjelaskan mengenai perbezaan atribut
antara kedua-dua guru ini berdasarkan kepada mata pelajaran mereka, iaitu mata pelajaran sejarah dan pendidikan Islam. Perbezaan pertama ialah Cikgu Ramzul lebih menekankan kepada disiplin, manakala Ustazah Sarina pula lebih menekankan kepada nilai keagamaan. Yang seterusnya, Cikgu Ramzul lebih menitik beratkan kepimpinan, manakala Ustazah Sarina merupakan seorang guru yang sensitif dengan dasar dan amalan tempat kerja. Yang terakhir ialah keazaman. Cikgu Ramzul mempunyai keazaman yang tinggi, manakala Ustazah Sarina mempunyai sikap yang positif dan tidak mudah berputus asa. Saya pembentang seterusnya. Okey, setelah kami mewawancara kedua-dua orang guru, insan guru masyarakat ini, apa yang kami dapat lihat bahawa kedua-duanya mempunyai persamaan di mana kedua-dua guru ini menyatakan bahawa bidang keguruan ini mempunyai banyaklah cabarannya. Mempunyai cabaran dan bukanlah sesuatu yang mudah untuk menjadi seorang guru. Ditambah pula dengan kecanggihan teknologi zaman kini. Hal ini kan kerana apabila teknologi semakin canggih, jadi pemikiran murid-murid semakin ke hadapan lah. Apabila fikiran murid semakin ke hadapan, semakin canggih, para guru juga perlu mengejar kecanggihan tersebut. Perlu. Apabila terlalu canggih, murid pun akan tidak fokus kerana fikirannya kepada teknologi. Main game, pada apa-apa sajalah berkaitan teknologi. Yang seterusnya, apabila beliau mengatakan bahawa bidang guru ini adalah sesuatu yang mencabar dan bukan mudah, lalu mereka keraplah memberi nasihat dan kata-kata semangatlah kepada kami bakal-bakal guru ni supaya bersiap sedialah untuk mengharungi alam keguruan nanti. Dengan cara apa? Dengan menimbu ilmu sebanyak mungkin di peringkat universiti ini, supaya dapat membuat persediaan yang rapilah untuk menjejakkan kaki ke sekolah sebagai seorang guru. Akhir sekali, kedua-dua orang guru ini mempunyai matlamat besarlah yang sama, iaitu ingin mendidik anak bangsa, supaya menjadi anak bangsa yang bergunalah kepada keluarga, kepada masyarakat, serta negara. Saya rasa itu sajalah rumusan apa yang saya dapat rumuskan daripada kajian kami secara keseluruhan. Seterusnya saya serahkanlah kepada pembentang seterusnya untuk membentangkan refleksi keseluruhan. Okey, di akhir tugasan ini kami berempat telah membuat refleksi kami berkaitan dengan tugasan ini. Okey, setelah menyiapkan tugasan ini, kami dapat mengetahui banyak perkara yang berkaitan dengan atribut insan guru profesional yang pelbagai. Tugasan ini memerlukan kami untuk mewawancara dua orang guru yang berlainan bidang. Seperti yang saya sebutkan tadi, kami telah memilih seorang guru dari bidang sejarah dan seorang guru lagi daripada bidang pendidikan Islam. Daripada tugasan ini, kami telah dapat melihat bahawa setiap guru itu mempunyai atribut berlainan, dan sedikit sebanyak bidang yang diajari mereka itu akan mempengaruhi atribut seseorang guru tersebut. Walau bagaimanapun, kami juga dapat melihat beberapa persamaan yang ada pada diri kedua-dua guru tersebut, yang mana kami dapat menjadikan
ciri tersebut sebagai contoh dan teladan untuk kami insan guru perantis untuk menjadi seorang guru yang berjaya di masa akan datang. Dalam melakukan tugas ini juga kami dapat meluaskan pengetahuan kami berkaitan dengan sikap ataupun atribut yang sepatutnya ada dan tidak sepatutnya ada pada diri seorang pendidik itu berdasarkan kepada perkongsian dan pengalaman yang diberikan kepada kami daripada kedua-dua orang insan guru profesional tersebut. Pengalaman dan kata-kata nasihat yang dikongsikan oleh guru tersebut membuatkan kami lebih bersemangat untuk menimba ilmu secara berterusan agar kami akan menjadi seorang insan guru profesional yang lebih berintegriti di masa akan datang. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.